kita membuka majlis kita dengan bacaan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana malam ini malam 26 Ramadan kita masih lagi dapat beristiqamah untuk melaksanakan qiyamul lail. Qiyamul lail bermaksud bangun malam, iaitu dengan menunaikan ibadah-ibadah pada waktu malam. Jadi moga-moga kita dapat istiqamah dan juga sehingga selepas Ramadan insya-Allah kita juga boleh berqiyamul lail. Jadi pada kali ini kita nak tadabbur ayat Al-Quran untuk kita mengetahui syalak belok yang berkaitan dengan ayat dan juga untuk kita mengambil pengajaran dan juga pengiktibaran daripada ayat yang kita baca dan yang kita tadabbur. Sebab afala yatadabbaruna al-Quran am ala qulubin aqfaluha. Allah Subhanahu wa taala menempelak golongan yang tidak mentadabbur ayat Quran dengan mengaitkan dengan hati yang mati. Maka dengan sebab itu hendaklah sama-sama kita berusaha untuk mentadabbur ayat Allah Subhanahu wa taala. Dan sempena dengan Lailatul Qadar ini ataupun sempena dengan 10 yang terakhir Ramadan ini, walaupun kita sudah berada semakin ke penghujung malam 26, besok malam 27 masih di kepuncak. Tetapi kita berusaha juga dalam masa yang sama untuk kita memahami ayat Al-Quran, kita baca Quran, kita faham dan kita nak menyelami maknanya. Jadi insya-Allah kita nak bincang surah Al-Qadar. Surah yang ke-97 dalam Al-Quran. Jadi surah Al-Qadar ni sebenarnya surah ringkas ialah ia memberitahu tentang kehebatan Al-Quran kepada kita. Al-Quran itu amat hebat. Iaitu bila mana diturunkan Al-Quran, maka pada ketika itu Al-Quran diturunkan pada Lailatul Qadar, maka ketika itu Lailatul Qadar dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendapat kedudukan yang sangat-sangat istimewa. Sampai semua orang mengejar Lailatul Qadar, mencari Lailatul Qadar. Dan Lailatul Qadar juga adalah satu saat untuk kita kenang bagaimana saat diturunkan wahyu Allah Subhanahu wa taala. Maka sama-samalah kita menghayati surah Al-Qadar ini sama-sama melalui pembacaan kita lah ataupun perbincangan kita. Semuanya apabila kita bicarakan tentang Lailatul Qadar, persoalan yang tak dapat dielakkan ialah bila. Itu persoalannya. Bila. Sebelum kita nak lihat ayat Quran ni, kita lihat dulu situasi yang berlaku ataupun apa-apa yang berkaitan. Jadi, tentang bila ke Lailatul Qadar itu ada 46 pendapat. Perkara itu menjadi satu perbahasan yang sangat panjang. Kerana tidak ada nas secara exactly menunjukkan bila waktunya. Bila tidak ada nas, maka ia membuka ruang kepada ijtihad dan juga pandangan. Namun begitu, kita hampir pasti menyatakan yang ianya adalah
salah satu dari 5 malam ganjil dari 10 malam. Iaitu malam 21, 23, 25, 27 ataupun 29. Itu yang rajihnya lah. Kita dah lepas 21, 22, 23 dan 25. Tinggal 27 dan 29. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian. Dan Ibnu Abbas pernah menjelaskan bagaimana Lailatul Qadar itu adalah pada malam yang ke-27. Allahu a'lam. Allah lebih tahu bilakah malam itu sebenarnya. Para ulama hanya dapat mengagak saja dan tak dapat dipastikan secara tepat. Dan pendapat yang selamat adalah ianya jatuh pada salah satu daripada 10 malam yang terakhir. Seperti yang telah kita nyatakan awal tadi. Nabi kata, taharraw lailatul qadri fil ashr awakhir Ramadan. Carilah Lailatul Qadar itu pada 10 yang terakhir Ramadan. Baik. Dan sebenarnya Lailatul Qadar itu ia menjadi rahsia Allah Subhanahu Wa Taala. Kerana Allah mahu kita membanyakkan amalan, membanyakkan ibadat pada malam-malam yang malam-malam yang terakhir lagi lah dia punya nilai yang tinggi. Khawatimuhu al-misk. Penutupnya itu adalah kasturi, namanya begitu. Jadi memanglah kita tidak diberitahu dengan spesifik bilakah malam tersebut. Jadi dengan kita tak tahu, maka kita tercari-cari dan kita buat ibadat dalam semua malam-malam 10 terakhir itu dengan harapan terkena salah satu daripadanya dengan malam Al-Qadar. Jadi sepatutnya kita dapat mengambil peluang untuk meningkatkan amalan kita pada malam-malam yang terakhir ini. Malangnya kadang-kadang pada waktu inilah ada di kalangan masyarakat kita yang semakin kurang buat amalan. Semakin kurang. Sebab apa? Sebab dianggap bahawa Ramadan dah nak berakhir. Dekat-dekat habis Ramadan. Ramai yang sudah penat buat daripada awal sampailah daripada awal bulan lagi dia dah start dah. Kan? Jadi maknanya dia dah penat. Dia tak nak dah. Ada yang mengambil kesempatan untuk waktu malam tu untuk shopping, membeli belah sepenuh raya dan sebagainya. Jadi menyebabkan dia makin lupa terhadap kewajipan untuk mencari anugerah terindah yang disediakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Apapun tuan-tuan yang dirahmati Allah, mari kita tengok ayat yang pertama. Allah Taala sebut, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Maksudnya, sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Al-Qadar. Baik. Tuan-tuan yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala sekalian. Sebelum surah ini, sebelum surah Al-Qadar ni, dia adalah surah Al-Alaq. Dalam surah Al-Alaq, Allah menceritakan bagaimana Al-Quran diturunkan buat pertama kalinya. Jadi, Allah menceritakan tentang bilakah Al-Quran diturunkan. Dan dalam ayat ini, disebut bahawa ianya diturunkan pertama kali pada Lailatul Qadar. Dan satu perkara yang perlu dilihat juga, Allah sebut, Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Allah menggunakan perkataan kami untuk menyifatkan dirinya. Inna, sungguhnya kami. Begitu. Dan ramai juga keliru bila mana Allah gunakan kalimah kami. Jadi ada yang sampai tahap menyatakan Tuhan itu banyak. Macam yang dibawa oleh Kristian, konsep Trinity. Iaitu konsep 3 dalam 1 itu. Dia amat keliru. Dan sebagai orang Islam, kita kena jelaskan perkara yang sebenarnya supaya dapat dipahami, tak keliru lagi. Sebab apabila Allah menggunakan kami, inna, anzalna, menggunakan kami, dia dalam bahasa Arab ni, dia bukanlah kami ni mesti menunjukkan banyak, tidak. Tapi kami itu menunjukkan keagungan.
kebesaran. Maka dengan sebab itu, Allah akan menggunakan perkataan kami dalam ayat-ayat yang menunjukkan rububiyah Allah, rahmat Allah. Macam Allah Ta'ala menurunkan hujan, Allah memberi rezeki. Itu konsep dalam bahasa Al-Quran ataupun dalam bahasa Arab itu sendirilah. Jadi, kalau kita lihat, penggunaan kami dalam ayat Quran itu sebenarnya adalah merujuk kepada bahasa Arab itu sendiri, penggunaannya yang sudah tentu bukanlah macam yang kita fahamlah kami menunjukkan ramai. Tidak. Baik. Kalau kita tengok penggunaan ganti nama dalam Al-Quran ni, antaranya aku, kami, kamu, dia. Itu. Dan dalam penggunaan dhamir ni, kalau kita tengok dalam apa yang Al-Quran gunakan, macam kita sebut tadi, aku, ana, kami, nahnu, kamu, anta, dia, huwa. Dalam penggunaan dhamir ni hanya satu saja dalam bentuk jamak, iaitu kami. Selain daripada itu, semuanya menggunakan dhamir mufrad, singular. Sebab huwa, dia, kamu, anta, ana, aku. Jadi ini semua singular. Jadi, jadi menunjukkan kepada kita itu Allah Ta'ala, cara Allah Ta'ala gunakan. Kalaulah benarnya kita kata, oh Tuhan tu banyak, seperti yang dakwa oleh puak kafir. Tentulah semua penggunaan itu menggunakan bentuk jamak. Contohnya Allah gunakan kalimah antum, ataupun hum dalam Quran. Tapi tidak. Jadi, sebenarnya, hujah yang mengatakan Tuhan itu satu, utamanya semua penggunaan dhamir adalah mufrad. Yang kedua, kalimah kataan nahnu itu, kami itu memang digunakan dalam bahasa Arab dan tamadun sebelum Arab untuk menunjukkan kekuatan dan kekuasaan. Sebagai contoh, bila seorang raja akan membahasakan dirinya dengan kalimah kami juga. Kami maafkan mereka. Kami telah buat keputusan. Itu menunjukkan kekuasaan sebenarnya. Itu dalam konteks bahasa. Walaupun raja itu seorang saja. Tapi sebagai menunjukkan kekuasaannya dalam sebuah negeri itu, negara itu, dia bahasakan dirinya dengan kalimah kami. Itu dululah zaman dulu. Nahnu dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Melayu. Sekarang dia sebut beta je kan. Dan ini satu benda yang biasa yang terdapat dalam bahasa. Maka dengan sebab itu Allah menggunakan kalimah dhamir nahnu kami apabila Allah menurunkan rahmat seperti menurunkan hujan, makanan, segala nikmat yang lain. Dan itu semua adalah perbuatan yang besar, yang hebat, yang agung. Maka Allah akan menggunakan kataan kami. Dan Allah juga ada menggunakan dhamir atau pengganti nama aku, iaitu pada dua tempat. Apabila Allah sangat marah atau apabila Allah sangat belas kasihan kepada hamba-Nya. Dan juga pada uluhiyah, iaitu sifat yang menunjukkan sifat perhambaan. Allah guna aku. Baik. Bila mana Allah menggunakan perkataan dhamir nahnu, kami itu digunakan. Kalau kita perhati betul-betul, kita akan pasti akan ada kalimah Allah ataupun Rabb yang bersamanya. Sebelum atau selepas kalimah nahnu. Dan ini menunjukkan bahawa Allah itu memang Maha Esa. Jadi mereka menggunakan hujah kalimah nahnu untuk mengatakan Tuhan itu banyak. Mereka tak baca Quran dengan teliti. Mereka tak menghayatinya. Mereka tak tadabbur. Atau memang mereka tak tahu bahasa Arab langsung. Atau tidak belajar langsung bab tauhid. Sampai ke senang saja. Digoyah-goyah oleh hujah yang lemah daripada orang lain. Mereka boleh terima macam tu. Sedangkan kita tahu gunaan kami itu satu benda yang biasa. Bahkan ia menunjukkan kekuatan, keagungan dan kebesaran. Sebab itu Allah gunakan kami itu untuk ayat-ayat berbentuk rububiyah. Adapun ayat bentuk uluhiyah, berbentuk penyembahan, Allah sebut aku. Baik, tuan-tuan. Satu lagi persoalan yang timbul tentang Lailatul Qadar adalah, adakah malam itu memang telah diberkati atau ianya diberkati selepas Quran diturunkan? Walaupun ada pendapat yang berbeza, tapi kita memilih pendapat yang mengatakan ianya memang malam yang sudah berkat apabila Al-Quran diturunkan pada malamnya.
Allah sebut, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah. Kata Allah, kami turunkannya pada suatu malam yang penuh berkat, yang diberkati. Jadi, Allah menggunakan perkataan ganti nama hu, anzalnahu, yang merujuk kepada Al-Quran. Kerana semua orang sudah tahu. Semua orang tahu. Walaupun ada sesat, dia kata apa? Syiah dia kata, di situ maksudnya Mahdi. Maksudnya Mahdi. Inna anzalnahu, kami turunkan Mahdi, dia kata. Allah Ta'ala tak kata Quran dalam ayat ni. Allah tak perlu beritahu apa yang diturunkan pada malam itu, kerana ia adalah maklumat universal yang semua orang sudah tahu. Allah sebut tu faham dah, walaupun maklumat orang tahu. Walaupun golongan Syiah tu menyatakan yang pada pelik-pelik. Baik. Tuan-tuan. Dan kalimah inna anzalnahu. Anzalnahu, kami menurunkan. Perkataan anzala itu, tuan-tuan, dia merujuk kepada perkataan anzala tu menunjuk kepada menurunkan sekaligus. Dia berbeza dengan nazzala. Nazzala, turunkan sikit-sikit. Itu turun pada Nabi SAW. Jadi ada perbezaan lah antara anzala dengan nazzala. Jadi, itu bila mana apabila Allah Ta'ala menyebut tentang Quran diturunkan pada Nabi, Allah gunakan nazzala. Kalaulah Quran diturunkan secara umum, ataupun Quran ataupun kitab-kitab Taurat Injil diturunkan, Allah sebut anzala. Wa anzala Taurat wal Injil. Diturunkan, Allah Ta'ala menurunkan Taurat dan juga Injil. Sebab apa? Maksud anzala itu adalah maksudnya turun sekaligus. Turun sekaligus. Kerana nazzala, turun sedikit-sedikit. Sebab itu dalam surah Ali Imran, Allah sebut wa anzala Taurat wal Injil. Allah turunkan anzala. Anzala itu maknanya turunkan sekaligus. Betul, Taurat Injil dia akan turun sikit, dia turun sekaligus. Jadi Al-Quran pun begitu juga. Al-Quran ni ada 2 peringkat penurunan. Yang kita duk biasa bincang adalah bagaimana Quran diturunkan kepada Nabi. Itu turunkan sedikit-sedikit. Tapi yang pertama sekali, Quran diturunkan dengan sekaligus. Sebab itu Allah menggunakan kataan anzalna ataupun anzala. Anzalna itu maksudnya penurunan secara sekaligus. Jadi sebenarnya dalam ayat ni menceritakan bagaimana Al-Quran diturunkan sekaligus dari Lauh Mahfuz ke langit dunia. Secara sekaligus, itu lengkap. 30 juzuk, 114 surah. Jadi, penurunan Quran peringkat pertama adalah Al-Quran turun sekaligus daripada Lauh Mahfuz yang tersimpan Quran, bal huwa Quranun Majid fi Lauh Mahfuz, diturunkan sekaligus ke langit dunia di Baitul Izzah, di langit dunia sekaligus. 30 juzuk, 114 surah. Maka dengan sebab itu surah Al-Qadar mengandungi 30 perkataan dan 114 huruf. Baik. Penurunan yang kedua, barulah diturunkan secara beransur-ansur, iaitu diturunkan kepada Nabi SAW selama 23 tahun lebih kurang lah. Jadi ayat Quran yang turun agak lama tu, sikit-sikit itu diturunkan mengikut keperluan dan masa yang Allah tetapkan. Allah saja tahu mengapa dan bila ia patut diturunkan. Jadi itu memang ada yang komen golongan musyrikin, dia kata, kenapa tak turun Quran tu sekaligus saja? Semua sekali turun kat Nabi lah. Allah lebih mengetahui. Kan? Tapi setakat yang kita boleh fikirkan, kalau Quran diberikan sekali arung, ianya akan menyebabkan para sahabat waktu itu terbeban dengan maklumat yang terlalu banyak pada satu masa. Maka dengan sebab itu, ada kelebihan apabila ia diturunkan sedikit demi sedikit kepada Nabi, dan Nabi pun menceritakan kepada para sahabat, dan para sahabat dapat memahami Al-Quran sedikit demi sedikit dan dapat masuk dalam hati, dan ini akan menyebabkan dapat lebih fahamlah. Dan begitu juga kita yang mempelajari Al-Quran, kita perlukan masa untuk belajar Quran. Kena belajar satu-satu, pelan-pelan, tak apa. Kerana kalau kita belajar sekali harum, akan lupa semua sekali. Kerana kita tak dapat memberikan penumpuan yang begitu jelas lah. Baik, tuan-tuan yang dirahmati Allah. Lailatul Qadar itu kita tahulah Lailah tu maksudnya malam. Tapi
Maksud Al-Qadar itu apa? Uh, Ulama tafsir memberikan pendapat. Digunakan kalimat Al-Qadar itu adalah dalam maksud takdir. Allah menentukan takdir apa yang manusia dapat pada tahun itu. Jadi macam belanjawan lah. Kerajaan buat belanjawan kan. Jadi setiap tahun akan buat mula-mula buat belanjawan 5 tahun. Tapi setiap tahun akan dikeluarkan kadar pemberian kewangan kepada kementerian yang betul dapat. Jadi begitu juga dengan qadar Allah Ta'ala ni. Qadar ni merupakan keseluruhan ditetapkan di Lauh Mahfuz. Tapi setiap tahun akan dibentangkan kepada para malaikat untuk menjalankan kadar untuk tahun itu saja. Jadi ini adalah penentuan apakah akan terjadi pada tahun itu. Siapa akan hidup, siapa akan mati, rezeki apa yang makhluk itu akan terima dan sebagainya. Dan malaikat tidak tahu penentuan Allah di Lauh Mahfuz. Maka mereka hanya tahu apa yang terjadi setahun itu saja. Mereka diberitahu pada malam Al-Qadar lah kerana mereka lah yang akan menjalankan tugas perancangan Allah pada tahun itu. Itu yang pertama. Maksud Al-Qadar itu merujuk kepada takdir. Takdir Allah Ta'ala. Qadar, ketentuan Allah. Dan Al-Qadar juga boleh diterjemahkan sebagai kemuliaan. Kerana itu dia Qadar disebut sebagai malam kemuliaan. Dan Al-Qadar juga boleh diterjemahkan sebagai penghargaan. Jadi sesiapa yang beribadat pada malam itu kepada Allah Ta'ala, taat sungguh-sungguh kepada Allah, termasuklah kita berada dalam majlis ilmu ni, begitu juga Allah akan hargai dan berikan kelebihan sehingga melebihi 1000 bulan. Sedangkan umur umat Nabi Muhammad ni pendek aja, tak sampai 80 tahun kan. Itu kebiasaannya. Tapi Allah memberikan kelebihan itu. Dan Al-Qadar juga bermaksud penahanan atau tertahan, tersekat. Sebagai contoh, Allah tahan rezeki seorang. Jadi tersekat. Contohnya dalam surah Fajar kan. Wa amma idza mabtalahu faqadara alaihi rizquh. Adapun bila Tuhan yang mengujinya lalu membatasi rezekinya. Digunakan dengan qadar sini. Digunakan qadar. Faqadara alaihi. Jadi jadi kita lihat maknanya digunakan qadar dengan maksud kerana apabila sesuatu itu tertahan, tersekat kerana banyak sangat. Kerana pada malam qadar yang memang banyak sekali para malaikat yang turun ke bumi dan kerana itu keadaan menjadi tersekat. Jam-jam. Begitulah. Sebenarnya banyaklah maksud qadar itu dan semuanya boleh digunakan untuk menjelaskan maksud Lailatul Qadar. Dan tidak hanya satu makna saja. Dan itu pertama. Ayat pertama, inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Ayat kedua, ma adraka ma Lailatul Qadar. Dan apakah jalannya engkau dapat mengetahui apa dia Lailatul Qadar itu, malam Al-Qadar itu. Jadi Allah sebut wama adraka. Wama adraka ma Lailatul Qadar. Apa maksud malam ayat ini? Ini perbahasan panjanglah. Cumanya kita nak melihat bahawa bagaimana wama adraka ma Lailatul Qadar, Allah Subhanahu wa taala nak memberitahu sesuatu, iaitu bagaimana untuk menimbulkan rasa nak tahu bila tu Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar, apa dia Lailatul Qadar itu? Apa dia? Apa perkara yang sepatutnya dipahami? Tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Kemudian kita lihat tentang Lailatul Qadar juga. Kalau kita melihatnya, baik. Kalau kita tengok tentang bila, macam kita sebut tadi lah, bila kalau Lailatul Qadar sebenarnya, pernah Nabi nak bagi tahu sebenarnya bilakah terjadi malam itu. Tapi semasa baginda keluar nak beritahu, ada orang bertengkar. Maka Allah Ta'ala melupakan pada Nabi. Sebab itulah kita sampai sekarang tak tahu bila kan. Jadi, memang itu ada dalam hadis Nabi SAW. Baik, jadi Allah menegaskan dengan lebih jelas lagi bila ditanya, wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Ayat ketiga menyebut Lailatul Qadri khairu min alfi syahr. Lailatul Qadar itu lebih baik daripada 1000 bulan.
Jadi Allah memberi peluang pada kita untuk mendapat pahala yang banyak. Kalau kita melakukan ibadat pada malam tersebut, maka malam itu digandakan selama 83 tahun. Maknanya sepanjang hidup kita lah. Kerana kalau kita hidup sepanjang hidup pun rasanya tak mampu untuk kita beribadat 80 tahun. Jadi di situ menunjukkan bahawa ini pemberian nikmat yang amat tinggi daripada Allah. Bayangkan kebaikan yang kita boleh dapat kalau kita beramal pada malam Al-Qadar. Kita dapat pahala amalan sepanjang hidup kita. Tapi buat masa malam saja. Alangkah besarnya rahmat yang Allah beri kepada kita. Dan pemberian ini diberikan kepada umat Nabi Muhammad SAW. Kerana baginda risau umatnya tak dapat menyamai amalan umat-umat yang terdahulu. Umat terdahulu umur warga panjang-panjang. Maka Allah telah memberikan Lailatul Qadar kepada kita, umat akhir zaman. Maknanya, walaupun umur kita pendek, tapi pahala kita boleh jadi lagi banyak daripada umat terdahulu. Nah, ini satu rahmat atau satu nikmat besar yang Allah Ta'ala kurniakan. Adapun asbabun nuzul atau sebab turunnya surah diriwayatkan oleh Ibnu Abi Hatim dan Al-Wahidi yang bersumberkan daripada Mujahid bahawa Rasulullah SAW pernah menyebut tentang Bani Israel yang berjuang fisabilillah menggunakan senjatanya selama 1000 bulan. Terus menerus. Jadi orang Islam ni, sahabat Nabi ni mengkagumi perjuangan orang tersebut. Maka Allah menurunkan surah Al-Qadar yang menegaskan bahawa satu malam itu Qadar lebih baik daripada perjuangan Bani Israel selama 1000 bulan ataupun 83 tahun. Sementara itu dalam riwayat yang lain oleh Ibnu Jarir yang bersumberkan daripada Mujahid juga, bahawa di kalangan Bani Israel terdapat seorang lelaki yang suka beribadah pada malam hari sampai pagi dan berjuang memerangi musuh pada siang hari, dan perbuatan itu dilakukan selama 1000 bulan. Maka Allah menurunkan ayat ini yang menegaskan bahawa satu malam Lailatul Qadar lebih baik daripada amal 1000 bulan. 83 tahun yang dilakukan oleh seorang lelaki saja dari Bani Israel. Kerana umat ataupun umat Nabi Muhammad ni usianya pendek. Memang lebih pendek daripada umat terdahulu. Disebut dalam satu riwayat bahawa Rasulullah pernah merenungi perkara ini. Nabi pun bersedih kerana mustahil umatnya dapat menandingi amal ibadah umat terdahulu. Maka Allah telah beri kelebihan kepada umat baginda Nabi SAW. Khairun min alfi syahr, lebih baik daripada 1000 bulan. Lebih kurang 83 tahun. Tapi Allah sebut khairun. Khairun ni maknanya lebih baik. Jadi bila lebih baik ni bukan merujuk pada 1000 bulan sajalah. Lebih baik pada 1000, lebih pada itu lagi. Mungkin selama-lamanya. Begitu. Sebab kadang-kadang dalam bahasa Arab juga disebut alf tu yang paling banyak lah. Jadi maksudnya itu bukan sekat 1000 bulan, tapi lebih daripada khairun, lebih daripada 1000 bulan. Mungkin sampai infinity lah. Kemudian Allah Ta'ala beri penerangan tambahan tentang Lailatul Qadar pada ayat keempat, iaitu memberitahu kita yang malam ini Lailatul Qadar itu turunnya perintah dan syariat Allah yang membawa kesejahteraan. Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Pada malam itu turun malaikat dan Jibril dengan izin Allah. Mereka membawa segala perkara yang ditakdirkan berlakunya pada tahun yang berikut. Jadi tanazzal maksud turun. Maksud dia turun. Jadi tuan-tuan dan rahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Jadi Allah Ta'ala nak menyatakan tentang bagaimana pada malam tersebut selalu ramai malaikat yang turun. Malaikat pun langit juga akan turun. Sebab tu digunakan lima tanazzal. Ataupun mudarat dia tatanazzal. Jadi tuan-tuan yang dirahmati Allah Ta'ala sekalian, bagaimana kehebatan yang Allah Ta'ala gunakan dalam perkataan-perkataan yang digunakan itu menunjukkan tentang kebesaran Allah Ta'ala. Dan Allah menggunakan kata ruh. Tanazzal malaikatu war-ruh. Ruh ni yang disebut ayat ni bukan ruh, bukan arwah macam orang dulu kadang-kadang dia faham. Ruh itu kadang ni ruh balik. Kalau kata malam 27 malam tu kadang kan ruh balik apa semua. Itu tak kena mengena, ruh tak balik. Dia berada di alam barzah. Yang ruh di sini siapa? Ruhul Amin, iaitu Jibril alaihissalam. Jibril alaihissalam. Dan memang kata ruh dalam Quran ni banyak makna.
Tapi yang dimaksudkan layak ini adalah Jibril alaihi salam. Baik. Tuan-tuan dan rahmat Allah Ta'ala sekalian. Jadi, Jibril alaihissalam yang menurunkan Al-Quran kepada Nabi SAW secara beransur-ansur. Dan pada malam Al-Qadar ni, bukan sekat Jibril yang bawa wahyu itu turun. Maknanya, bukan sekat malaikat-malaikat lain turun. Jibril pun turun. Begitulah, betul hebat. Sebab Jibril ni malaikat yang spesial lah, yang dia hanya berjumpa dengan para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Baik. Tuan-tuan. Jadi, malaikat ni memanglah makhluk Allah Ta'ala yang ramai sebenarnya. Terlalu ramai. Kalau kita manusia tu ramai dah. Manusia tu baru 1% baru. Malaikat ni sangat-sangat ramai. Dan masing-masing melaksanakan tugas. Ada yang beribadat, ada yang mencatat, ada yang macam-macam tugas. Tetapi mereka pada itu qadar, maka semua akan turun. Bi'izni rabbihim tanazal malaikati warruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Dengan izin Tuhan mereka. Dengan izin. Kenapa dia kena sebut dengan izin? Kerana para malaikat memangnya maka teringin untuk turun ke dunia untuk bertemu dengan umat manusia yang melakukan ibadah. Jadi mereka suka nak berjumpa dengan orang yang beribadah. Oleh kerana itu mereka telah memohon kepada Allah dan Allah telah memberi izin kepada mereka. Kerana para malaikat tak boleh turun ikut suka hati mereka. Kalau ada izin daripada Allah baru mereka boleh turun. Dan malaikat juga teringin nak turun untuk bagi salam pada umat yang sedang melakukan ibadah. Maka dengan sebab itulah ayat itu disambung dengan perkataan salamun hiya hatta matla'il fajr. Jadi kita lihat tanazzalul malaikatu war ruh bi'izni rabbihim min kulli amr. Kata min kulli amr daripada setiap urusan. Apa maksudnya? Maksudnya malaikat turun untuk menjalankan arahan Allah. Macam kita lihat dalam surah Ad-Dukhan juga, inna anzalnahu fi lailatin mubarakah inna kunna munzirin fiha yufraqu kullu amrin hakim. Kata Allah, sungguhnya kami menurunkannya pada satu malam yang diberkati dan sungguhnya kamilah yang memberikan peringatan. Pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Jadi maknanya membuat segala perkara, maksudnya Allah telah menetapkan apa yang akan terjadi untuk tahun itu. Takdir Allah Ta'ala itu. Maka malaikat menjalankan tugas yang Allah berikan kepada mereka untuk tahun itu. Contohnya, siapakah yang akan mati, lahir, dapat anak, dapat rezeki, dapat kahwin dan sebagainya. Jadi para malaikat turun kerana menjalankan perintah Allah. Kenapa kena sebut Allah yang suruh dan beri arahan pada malaikat? Ini penting kerana banyak manusia yang melakukan syirik dengan mengatakan mereka boleh minta tolong pada malaikat dalam urusan keduniaan dan keagamaan mereka. Jadi ini salah lah cara tersebut. Dan maknanya Allah nak menekankan bahawa malaikat tak boleh buat apa-apa melainkan dengan suruhan dan izin Allah. Kita tak boleh nak minta malaikat takkan buat tanpa izin Allah Ta'ala. Kalau Allah tak suruh, maka tak boleh buat apa-apa. Maka takkan laksanakannya. Jadi tak sewajarnya seorang itu minta kepada malaikat, minta kepada Allah Ta'ala. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Sejahteralah malam itu. Mana berkatlah sampai terbit fajar. Jadi malam itu malam yang aman daripada syaitan. Oleh itu tidak ada kejahatan. Jadi itu malam yang sejahtera, yang penuh dengan ketenangan. Malam Al-Qadar itu sendiri. Sehinggalah terbit fajar. Jadi kesimpulannya saudara, surah Al-Qadar ini bermula dengan penceritaan turunnya Quran, kemudian diteruskan dengan turunnya para malaikat dan turunnya juga kesejahteraan, salam sehingga ke waktu fajar diturunkan oleh Allah Ta'ala. Jadi 3 perkara disebut dalam ayat ini, Al-Quran, malaikat dan kesejahteraan. Baik, itu antara perkara yang kita lihat menjadi intipati kepada perbincangan surah Al-Qadar. Mudah-mudahan kita semua memperolehi nikmat tersebut ataupun kemuliaan pada malam tersebut. Wallahu ta'ala alam. Sekadar itulah perbincangan kita. Mari sama-sama kita berdoa sebagai penutupnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin
وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا فاعف عنا فاعف عنا وعن والدينا وعن جميع المسلمين والمسلمات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا المتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلى الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.